Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi pada rancangan saya. Pada hari ini bersama saya adalah Puan Syahira dan juga Dr. Hasanah. Dan nama saya adalah Azharul Afiq sebagai pengacara TV anda pada hari ini. Pada hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang sangat penting lah, iaitu topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah motivasi keusahawanan dan bagaimana TVET dapat membina masa depan yang cerah. Oleh itu, sebelum kita menjalankan lagi sesi persoalan kita, boleh Dr. Hasanah perkenalkan diri kepada penonton kita? Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Saya Dr. Nur Hasanah binti Husin. Saya merupakan seorang pensyarah kanan dan Timbalan Dekan Hak Ehwal Pelajar dan Alumni di Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Jadi peranan saya dalam bidang keusahawanan ini adalah saya terlibat dengan aktiviti-aktiviti keusahawanan bersama komuniti, IPT community. Dan juga sebagai penyelaras keusahawanan sebelum ini kepada pelajar-pelajar UMS di Labuan. Jadi aktiviti-aktiviti keusahawanan yang diperlukan dan perlu dijalankan oleh pelajar akan dipantau dan kita akan buat rekod lah sebab di IPT sekarang memerlukan pelajar untuk menjalankan aktiviti-aktiviti keusahawanan. Boleh share sikit apa contoh-contoh aktiviti yang selalu dijalankan? Biasanya pelajar akan berniaga, bertanding untuk pertandingan inovasi keusahawanan. Mereka perlu mendaftar perniagaan mereka sama ada di SSM ataupun lesen di peringkat universiti itu sendiri. Okey, lepas tu kita beralih kepada Puan Syahira. Okey. Kenalkan diri. Nama saya Sayyidatul Syahira binti Jasni. Saya tinggal di Kampung Berbuluh Laut. Merupakan ibu kepada 3 orang anak dan sedang menjalankan perniagaan di bawah Pandikar Food, iaitu sambal pandikar dan juga bubur berlauk 11 sudu. Itu adalah kami punya bisnes yang kami telah jalankan sejak 2017. Boleh share dekat mana location kios ataupun cawangan dekat Labuan ni? Okey, untuk sambal pandikar kami ada premis di Kampung Berbuluh juga. Untuk yang bubur berlauk 11 sudu, kami setiap kali event kami akan menjalankan di mana-mana event di sekitar Labuan lah. Memang akan buka kios lah? Ya, buka kios. Oh, okey. Jadi kita beralih pada sesi persoalan. Untuk soalan pertama saya, apakah perkara yang mendorong Puan Syahira untuk memilih bidang keusahawanan ini? Dan macam mana TVET ni dia boleh mendorong ataupun bagi support kepada Puan Syahira? Okey, pertama sekali adalah yang mendorong saya dalam bidang keusahawanan ni adalah satu, minat. Sebab minat mesti ada sebelum kita mau menjalankan apa-apa dalam bidang usahawan lah. Kalau minat tiada, susah juga kan. So dan satu lagi adalah keperluan hidup, which is saya punya kemahiran adalah dalam bidang keusahawanan. Memang saya punya jiwa. Betul. Jiwa saya tu memang keusahawanan tu dari sejak umur saya kecil lagi. Saya dari kecil sudah di-train berniaga. Jadi benda tu sudah jadi minat dengan diri saya. Memang dari kecil ada pengalaman. Betul. Jadi 16 tahun saya sudah mula berniaga di sekolah, di asrama dan sampailah sekarang. Satu lagi yang menjadi dorongan yang paling kuat untuk menjalankan perniagaan ni adalah daripada family jugalah. Sebab sokongan family sangat penting, dan selain daripada tu saya juga dapat sokongan daripada agensi-agensi yang mana agensi-agensi yang membantu di belakang kami banyak memberikan kami satu semangat lah. Salah satunya seperti macam Mawib dan juga MOA lah, di bawah Kementerian Industri Asastan. Okey, baiklah kita beralih soalan untuk Dr. Hasanah pula. Jadi pada pendapat doktor, apakah tentang pendapat ataupun pandangan tentang stigma yang sering dihadapi oleh pelajar TVET dan bagaimana kita dapat mengubah persepsi ini? Kalau kita tengok dulu pelajar-pelajar
universiti tidak dibenarkan untuk menjalankan perniagaan, tidak dibenarkan untuk berniaga, bekerja secara part time, malah apa-apa saja aktiviti berpolitik tidak boleh. Tetapi pindaan terhadap Akta Universiti dan College Universiti telah mengubah, meminda akta tersebut membenarkan pelajar-pelajar untuk berniaga, malah membuat pilihan raya kampus. Jadi pilihan raya kampus, dulu pelajar tidak boleh berpolitik, tidak boleh mengundi, tetapi sekarang pelajar ada pilihan raya, dia dibenarkan dan digalakkan. Malah di UMS sendiri kita ada satu pusat keusahawanan dipanggil Pusat Pembangunan Keusahawanan Pelajar. Pusat ini bergabung bersama-sama fakulti-fakulti, 13 fakulti di UMS untuk mempergiat aktiviti-aktiviti keusahawanan di kalangan pelajar. Untuk TVET pula, pembangunan formal TVET di Malaysia kalau kita tengok bermula dengan hanya 2 institusi, iaitu ILP dan juga IKBN di Dusun Tua. Tetapi sehingga 2023, pembangunan TVET secara formal telah berkembang sehingga 1,345 institusi TVET di seluruh Malaysia dan 669 institusi TVET awam, 652 institusi TVET swasta dan 24 TVET di bawah keseliaan kerajaan negeri. Jadi ini menunjukkan bahawa TVET ini semakin signifikan di kalangan pelajar-pelajar dan keupayaan mereka untuk berdikari selepas bergraduat adalah sangat penting. Itu yang ditekankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk pelajar-pelajar lepasan sekolah lah dan pelajar-pelajar lepasan universiti. Jadi stigma terhadap pelajar TVET ini definitely telah berubah. Orang dulu mungkin memandang TVET ni pelajar-pelajar yang kurang upaya dari segi akademik. Tetapi kalau kita tengok TVET sekarang, institusi TVET ni menjadi rebutan di kalangan pelajar-pelajar lepasan sekolah. Sekarang ni kita lebih pentingkan kepada kemahiran. Yes, betul. Kemahiran tu sangat penting selain daripada ilmu-ilmu teori yang kita belajar di peringkat universiti ni. Itu pandangan saya. Okey. Baiklah, terima kasih Doktor. Okey, sebelum kita beralih lagi, kita akan tanya soalan lagi tentang dalam pengalaman Puan Syahira, apakah kemahiran utama yang diperoleh daripada TVET yang sangat berguna dalam perniagaan Puan? Okey, saya adalah alumni Teknik Keningau. Kalau sekolah Teknik Keningau, kalau sekarang ni dia jadi college community. So sekarang kalau di Teknik Keningau dulu saya ambil bidang catering, kemudian saya sambung belajar ke Politeknik dalam bidang yang sama, diploma pengurusan hotel dan catering. Bidang ni sangat-sangat membantu saya untuk hari ini, di mana sebab saya masih di dalam bidang yang sama, perniagaan saya masih dalam bidang yang sama, iaitu makanan. Jadi benda ni sangat membantu saya di situasi sekarang lah. Dan saya juga merupakan pelajar yang dulu sangat aktif dalam keusahawanan semasa di Politeknik. Saya juga adalah biro dalam keusahawanan di bawah Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar di Politeknik lah, which is saya sangat bergiat aktif dalam program-program keusahawanan yang sangat membantu apa yang saya lalui sekarang. So bagi saya program TVET ni membantu ke next level lagi Secara keseluruhan. betul Kan? untuk pelajar-pelajar macam dulu. Macam Puan tadi cakap, dulu kurang sokongan ke atas pelajar-pelajar ni untuk buat Macam keusahawanan. tadi 16 tahun Betul. dekat tu. Masa saya berada di poli pun sebenarnya saya dilarang buat berniaga, tapi saya tetap juga berniaga. Betul lah. Secara tidak illegal lah maksudnya, tapi pada akhir-akhir semester, maksudnya di penghujung semester tu sudah mula ada satu perubahan ni, iaitu diorang menggalakkan keusahawanan. Daripada situ keusahawanan di TVET semakin aktif lah, dibuat aktif, which is kalau dulu kami mau menjual tapuk-tapuk, bahasa Sabah kita tapuk-tapuk kan. Sekarang ni
selepas keusahawanan ni diperkenalkan, diaktifkan, alhamdulillah, Kita lagi selesa. betul, kita berniaga sebab experience yang kita lalui masa di sana akan membantu kita jadi lebih berani untuk bila kita keluar nanti, tidaklah kita menunggu kerja. At least kita sudah boleh mulakan sesuatu. Sebab saya keluar saja daripada politeknik, saya tidak berharap menunggu pekerjaan. Saya terus buat bisnes. Apa saja bisnes yang boleh saya buat, betul. Apa saja bisnes yang saya boleh buat pada ketika itu, saya buat. Anything saya boleh buat. Sebab saya sudah ada satu pengalaman yang saya lalui semasa saya belajar di politeknik. Dari segi kemahiran yang saya ada, saya boleh bawa untuk Masa depan. ke masa depan. Okey, baiklah. Sebelum kita menghabiskan kita punya sesi pada hari ini, saya mau tanya untuk kedua-dua, Doktor dan juga Puan, untuk apa harapan Puan dan juga untuk apa harapan Puan kepada semua pelajar-pelajar yang akan meneruskan kepada TVET dan sebagainya? Harapan saya lah sebagai seorang ahli akademik kan, kebergantungan terhadap dunia pekerjaan daripada industri itu, kita perlu kurangkanlah kebergantungan pelajar-pelajar lepasan universiti. Jadi di peringkat universiti telah diterapkan pembangunan keusahawanan supaya mereka tidak bergantung dengan dunia pekerjaan selepas bergraduat. Malah mereka boleh menawarkan pekerjaan kepada orang lain. Jadi dari segi pembangunan TVET, saya rasa di UMS sendiri kita dulu tidak terima lepasan TVET, tapi sekarang kita buka lepasan TVET boleh memohon untuk sambung pelajaran berijazah sarjana muda. Jadi itu menampakkan signifikan terhadap TVET itu sendiri, lepasan TVET. Jadi bagi saya stigma terhadap lepasan TVET ni perlu dibuang sudah. Sebab kemahiran yang diperlukan sekarang, kemahiran daripada pelajar-pelajar even lepasan bergraduate universiti sangat diperlukan daripada pihak industri itu sendiri. Okey, Puan Syahira punya harapan pula. Saya pun mengharapkan harapan yang sama, which is kita keluar daripada habis belajar, kalau boleh jangan harap Ada agensi yang mau ambil kita. ada macam pekerjaan saya lah. Sebab apa yang saya nampak lah, macam kawan-kawan saya lah, ini experience sendiri, which is kawan-kawan ada yang masih menunggu pekerjaan, sedangkan saya pada ketika itu sudah menjalankan macam-macam jenis perniagaan, which is kita masih boleh buat benda lain daripada menunggu. Kenapa kita tidak buat benda yang lebih apalah kan, yang Boleh lebih bermanfaat untuk diri kita daripada menunggu benda yang kita tidak pasti lagi. So TVET ni mengajar supaya kita ni tidak bergantung 100% dengan kalau dulu orang-orang dulu tunggu keputusan cantik, mesti kau dapat sini, nanti sambung belajar sini, dapat pekerjaan macam ni. Tapi zaman sekarang kita lalui ekonomi bukan memang macam lain. dulu. Kita struggle. So kalau kita harap pekerjaan yang kita impikan tu memang mungkin ambil masalah. Bukan tak boleh kita berimpian, tapi at least TVET ni membantu kita berfikir daripada cara yang berbeza. Itu je lah daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Syahira dan juga Dr. Hasanah atas perkongsian yang sangat-sangat inspiratif dan berharga pada hari ini. Semoga pengalaman dan nasihat yang kita dapat memberi motivasi kepada semua penonton lah. Dan saya sendiri pun memang sangat termotivasi lah dengan apa yang Dr. Hasanah cakap tadi. Dan saya harap pada penonton di luar sana untuk terus berusaha untuk mencapai impian dalam bidang keusahawanan dan juga bidang-bidang yang anda impikan. Jangan lupa setiap langkah adalah menuju kejayaan yang besar. Sampai jumpa lagi di episod seterusnya bersama saya Azharul Afiq dan tetamu kita yang special akan datang nanti. Bye!